Saya Abdul Halim bin Ibrahim, pemegang kad matrik D202010944429. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Wahidah binti Zulkifli, pemegang nombor kad matrik D202011094439. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Farah Diba binti Rodi dan nombor kad matrik saya adalah D202010942009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Afika binti Muhammad Rusdi. Nombor matrik D202010942001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakira Imaina binti Mat Daud, pemegang nombor matrik D202010944444. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Shimeh bin Abdul Aziz, memegang nombor matrik D202010944407. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatin Farah Anissa binti Timizi dengan nombor matrik D2020109427. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan memberikan penerangan mengenai kaedah memberikan pertolongan cemas kepada mangsa gigitan berbisa. Okey, sebelum tu Halim akan terangkan apa itu pertolongan cemas. Pertolongan cemas ialah pertolongan awal ataupun bantuan segera yang diberikan kepada mangsa sebelum mangsa menerima rawatan daripada perawat yang bertauliah. Okey, termasuk dalam menghadapi gigitan berbisa. Nampak macam ringan tapi certain masa dapat menyelamatkan nyawa. Okey, untuk gigitan berbisa, dia daripada haiwan-haiwan yang berbisa lah, macam ular ataupun kalajengking dan lipan. Ada gigitan yang boleh membawa maut. Sebab tu penting untuk kita tahu kaedah memberikan pertolongan awal. Okey, dalam video kali ini kami akan memberikan penerangan mengenai kaedah pencegahan, iaitu untuk mengelakkan daripada kena gigitan berbisa, jenis gigitan berbisa, gejala ataupun tanda kalau dah kena gigitan berbisa, apa gejalanya, akibat daripada gigitan berbisa ni, dan juga kaedah menangani, apa yang perlu buat kalau terkena gigitan berbisa. Okey, untuk konten-konten seterusnya Halim serahkan kepada sahabat-sahabat Halim. Terdapat beberapa langkah pencegahan yang perlu diambil bagi mengelakkan diri dan orang tersayang daripada terkena sengatan binatang berbisa. Antaranya ialah elakkan diri daripada memasuki atau berada di tempat-tempat yang berkemungkinan menjadi sarang binatang berbisa. Antaranya ialah tempat yang gelap, hutan belukar, semak samun, kawasan tanah lembap dan sebagainya. Yang kedua, sebelum memasuki hutan, perlulah memakai pakaian yang kemas, iaitu baju berlengan panjang, seluar panjang, kasut yang tebal hingga menutupi paras betis, memakai stokin dan juga sarung tangan. Dan pastikan juga laluan hutan yang hendak dilalui itu tidak ditutupi oleh rumput yang panjang ataupun semak samun. Yang ketiga ialah sentiasa bersihkan kawasan dalam dan luar rumah sebelum ianya berisiko menjadi tempat perlindungan dan pembiakan binatang berbisa, terutamanya selepas musim hujan. Dan yang terakhir sekali ialah elakkan diri daripada berjalan kaki pada waktu malam, dan jika terpaksa juga, hendaklah membawa lampu suluh atau apa sahaja alat yang boleh menerangi laluan ataupun jalan tersebut. Jenis-jenis haiwan berbisa. Yang pertama adalah labah-labah. Gigitan labah-labah jarang berlaku. Labah-labah hanya menggigit sebagai langkah untuk mempertahankan dirinya ketika berasa terperangkap atau di bawah ancaman. Contohnya, jika seseorang itu meletakkan tangannya di dalam kotak yang terdapat seekor labah-labah. Yang kedua adalah kalajengking. Sengatan daripada kalajengking juga jarang berlaku. Hal ini kerana binatang ini kerap bersembunyi di tempat yang tersorok. Binatang ini mampu membunuh mangsa dengan menyengatnya. Ini kerana
terdapat racun yang terletak di hujung ekor kalajengking. Yang ketiga adalah ular. Gigitan oleh ular yang berbisa boleh menyebabkan kemasukan bisa ular ke dalam diri mangsa. Terdapat lebih 140 spesies ular di Malaysia, hanya 17 spesies sahaja yang beracun. Antara spesies ular yang beracun dan berbahaya adalah seperti ular kapak, ular tedung, dan ular krit. Yang terakhir adalah ubur-ubur. Ubur-ubur banyak terdapat di pesisir pantai. Sengatan ubur-ubur adalah yang paling menyakitkan, namun ia tidak berbahaya. Ia biasanya tidak disedari oleh mangsa sehinggalah tanda-tandanya muncul. Sengatan spesies ini jika tidak dirawat dengan cepat boleh menyebabkan kematian. Gejala dan tanda digigit haiwan berbisa. Gejala atau tanda daripada sengatan haiwan berbisa mempunyai pelbagai jenis gejala dan bergantung kepada faktor yang mempengaruhinya. Kebanyakan sengatan haiwan berbisa menyebabkan kemerahan, bengkak nyeri, sakit dan gatal-gatal di sekitar bahagian gigitan haiwan berbisa. Kulit yang terkena gigitan berbisa boleh menyebabkan jangkitan bakteria dan menjadi luka. Jika luka tersebut tidak dirawat, akan mengakibatkan keradangan yang kuat. Gejala dan tanda pertama ialah kesakitan pada tempat gigitan bagi semua gigitan haiwan berbisa. Seterusnya ialah gejala dan tanda kedua, iaitu gigitan haiwan berbisa akan mempunyai tanda. Sebagai contoh, gigitan ular berbisa terdapat tanda gigi taring. Gejala dan tanda akibat gigitan daripada haiwan berbisa telah menyebabkan tempat gigitan kelihatan biru dan hitam. Di samping itu, rasa gatal-gatal dan kemerahan di tempat gigitan dan sengatan merupakan gejala dan tanda digigit oleh haiwan berbisa. Sebagai contoh, bagi sengatan kalajengking, terasa gatal dan bengkak pada bahagian sengatan. Selain itu, sengatan kalajengking juga telah menyebabkan si mangsa merasa gelisah, keluar air mata dan air liur yang berlebihan. Gejala dan tanda seterusnya ialah terdapat simptom berpeluh banyak, mual dan muntah akibat daripada gigitan haiwan berbisa. Oleh itu, setiap gigitan dan sengatan haiwan berbisa mempunyai gejala dan tanda yang berbeza. Jika terdapat gejala dan tanda tersebut, hendaklah dirujuk ke hospital dengan kadar yang segera. Hal ini dikatakan demikian kerana gigitan haiwan berbisa akan menyebabkan kematian dan mengancam nyawa. Akibat atau komplikasi yang akan berlaku kepada diri seseorang akibat daripada terkena gigitan haiwan yang berbisa ialah komplikasi awal dan juga komplikasi akhir. Komplikasi awal ni boleh menyebabkan diri seseorang itu pingsan, mengalami kesukaran untuk bernafas, dan yang ketiga mengalami kejutan anafilaksi. Anafilaksi ini ialah tindak balas alergik yang berlaku yang boleh menyebabkan ketidaksedaran ataupun kematian. Komplikasi akhir pula boleh menyebabkan seseorang itu terkena gangren pada anggota, iaitu kematian tisu badan yang disebabkan oleh kurangnya pengaliran darah dan disebabkan oleh jangkitan bakteria yang serius. Yang kedua boleh menyebabkan amputasi ataupun kecacatan pada anggota badan seseorang yang terkena gigitan haiwan berbisa. Yang ketiga, boleh menyebabkan penyakit anjing gila ataupun istilah lain, rabies, iaitu disebabkan oleh gigitan anjing. Yang keempat, boleh menyebabkan penyakit plak disebabkan oleh tikus. Yang kelima, boleh menyebabkan seseorang itu koma. Dan yang terakhir, boleh menyebabkan diri seseorang itu kematian. Saya akan menerangkan tentang rawatan atau kaedah awal menangani kes berkaitan gigitan berbisa.
Kita semua tahu bahawa gigitan berbisa puncanya daripada haiwan liar seperti bisa patukan ular, sengatan dari kalajengking atau lebah dan sebagainya. Jadi ia merupakan kecelakaan yang sangat berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebabnya ia akan membawa kepada kecacatan, malah yang lebih teruk lagi membawa kepada kematian. Jadi apa yang perlu kita buat jika kita berada dalam situasi yang mana berdekatan dengan orang yang terkena gigitan berbisa? Okey, yang pertama, kita perlulah yakinkan mangsa tersebut agar bertenang dengan memberikan kata-kata positif kepada mangsa, seperti memberitahu bahawa sengatan atau gigitan tersebut akan sembuh, supaya mangsa tidak panik atau gelabah. Yang kedua ialah letakkan mangsa pada posisi yang betul. Yang ini bergantunglah kepada keadaan kecelakaan yang berlaku agar mangsa berada dalam keadaan yang selesa. Yang ketiga, memberitahu atau menasihati mangsa supaya kurangkan pergerakan anggota yang terkena sengatan atau gigitan supaya bisa tersebut tidak merebak dengan lebih cepat. Yang keempat, untuk kes yang melibatkan sengatan kalajengking atau laba-laba, letakkan tourniquet pada bahagian atas gonta yang disengat. Lepas tu longgarkan semula tourniquet tersebut selama dalam 20 minit dan berselang dalam 5 minit bagi mengelakkan gangren. Yang kelima, letakkan ais pada bahagian yang terkena sengatan kalajengking, lipan dan laba-laba bagi mengelakkan penyempitan salur darah. Okey, yang keenam, buat cucian pada luka dan hentikan pendarahan jika ada. Dan yang terakhir, hantar mangsa ke hospital yang berdekatan. Okey, itu sahaja daripada saya.